Allah sebut, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Hiya aqwam yang paling lurus. Tak ada yang paling lurus. Tidak ada yang paling baik daripada Al-Quran. Tak ada. Ini i'tiqad, bukan satu benda pengajaran. I'tiqad, iaitu aqidah. Al-Quran kalau buang satu ayat pun dah cukup untuk dia gugur sebagai seorang Islam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nur al-muzhib lin-nisyan binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada wasi'ahu ilmuka amin. Subhanaka la fahmana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bi khair, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita manjat syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat dan ketika ini, alhamdulillah, masih lagi diberi ruang kita bersama dalam majlis ilmu Raudhatun min Riyadil Jannah, yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa-siapa yang tempuh, yang duduk padanya ada ilmu, Allah Ta'ala mudahkan untuknya mendapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Dan insya-Allah malam ni kita tak baca sirah. Tak sempat nak tengok. Tak sempat nak tengok sirah. Saya balik daripada Gua Musang, Kelantan, balik. Lepas tu pula, yalah, nak kena tengok juga sahabat ni, nak cerita tentang sahabat ni, nak kena tengok juga sahabat. Capai mana yang sempat je lah. Baik. Kita baca tafsir surah Al-Isra ayat 9. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam surah Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Allah Ta'ala kata, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan membawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman lagi beramal soleh. Al-Quran iaitu mukjizat yang terbesar yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Saleh, umat Nabi, semuanya umat Nabi ni sampai umat Nabi Muhammad SAW. Semua umat Nabi ni semua tak dapat menggunakan mukjizat Nabi mereka, kecuali satu Nabi sahaja yang dapat umat mereka menggunakan mukjizat Nabi mereka. Umat Nabi mana? Umat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Semua umat Nabi-Nabi ni tak dapat menggunakan mukjizat Nabi mereka kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke hari ini umat Nabi Muhammad sallam menggunakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam solat kita baca Quran. Bila orang sakit kita baca Quran. Hati tak tenang baca Quran juga. Gelisah baca Quran juga. Dalam keadaan apa jua sekalipun baca Quran juga. Allah sebut inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Hiya aqwam yang paling lurus. Tak ada yang paling lurus. Tidak ada yang paling baik daripada Al-Quran. Tak ada. Ini i'tiqad, bukan satu benda pengajaran. I'tiqad, iaitu aqidah. Al-Quran kalau buang satu ayat pun dah cukup untuk dia gugur sebagai seorang Islam. Surah Isra bukan satu surah dia buang ayat satu tu je. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Dia buang satu ayat tu je, siapa nak percaya surah Isra tu. Satu ayat sahaja cukup untuk menggugurkan akidah dia sebagai seorang mukmin. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan Al-Quran itu fungsi dia, Al-Quran itu wa yubashshirul mu'minin, memberi berita gembira kepada orang yang beriman. Bila orang baca Quran ada berita-berita gembira. Ada cerita tentang pahala, ada cerita tentang syurga, ada cerita tentang nikmat-nikmat syurga, ada cerita tentang bagaimana Allah Ta'ala jadikan syurga, sungai-sungai dalam syurga. Jannatu adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha lagwan illa salama. Cerita dalam syurga. Allah Ta'ala kata jannatu adnin allati wa'ada ar-rahman. Jannat, syurga yang Allah Ta'ala janjikan tu untuk hamba dia tu. Wa'ada ar-rahman ibadahu bil ghaib, hamba dia yang beriman kepada benda yang ghaib ni. Syurga tak nampak, neraka tak nampak, pahala tak nampak, dosa tak nampak ni. Innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha. Dalam syurga ni tidak ada perkataan yang lagwan, perkataan yang lara, perkataan yang kotor, perkataan yang bukan-bukan. Illa salama, kecuali benda-benda yang baik belakang. Perkataan yang baik, jumpa antara satu sama lain, semua perkataan yang baik. Salaman, dicipta memang lagu tu. Ahli-ahli syurga ni tak suka benda-benda kotor, tak suka. Berak pun tidak, kencing pun tidak, ludah pun tidak, busuk pun tidak, tidur pun tidak. Tu dia nikmat selamanya. Sembahyang pun tidak, baca Quran pun tidak, solat pun tidak, sakit pun tidak, tua pun tidak, tetap muda, kekal selama-lamanya. Khalidina fiha, selama-lamanya. Kita nak bayang kekal selama-lamanya tu, subhanallah. Kekal selamanya. Kita tuan-tuan bila rambut beruban 5 helai, runsing macam mana, aku ni tua dah kan. Baru naik 5 helai kan, baru naik 5 helai runsing lah. Gigi, tengok gigi, tercabut 3 dah ni, nak kena pergi palam ni umur ni. Nampak kau itu. Memang umur macam tu, manusia semua macam tu, akan berlalu begitu. Bila naik umur lagi, nampak redup sikit lah. Memang lagu tu, buatlah macam mana pun, lagu tu lah fitrah manusia lalui, siapa pun dia. Tapi ahli syurga khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Nikmat dia tu dapat selama-lamanya. Dia hidup atas muka bumi saat pengorbanan, keikhlasan yang dia buat tu
dia dapat khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Allah Ta'ala kata, wa yubashshirul mu'minin. Al-Quran itu wa yubashshirul mu'minin, memberi berita gembira kepada orang yang beriman, alladzina ya'maluna as-salihat, iaitu mereka yang beramal saleh. Mereka yang beramal saleh, salatnya, salat sunat dia, baca Qurannya. Antara amal saleh tuan-tuan yang kadang-kadang kita lupa, iaitu makarimal akhlak, akhlak yang mulia. Amal saleh tu, kita duk nampak amal soleh ni baca Quran, solat sunat, bangun malam, berdiri, sedekah, amal soleh. Makarimal akhlak, akhlak yang mulia, adab tu amal soleh. Kata Ibnul Mubarak, dia kata aku belajar ilmu 40 tahun, belajar ilmu saja aku belajar ilmu ni 40 tahun. 30 tahun aku belajar bab akhlak. 10 tahun aku belajar ilmu. Tu dia 30 tahun belajar bab akhlak, maksudnya bab hati dia. Sebelum dia nak ambil ilmu, bab hati, macam mana nak hormat, tawaduk. Ini 30 tahun semuanya ilmu bab hati, tak ada langsung. Sebab itu bila kita belajar 3 benda asas ni, aqidah, fiqh dan juga tasawuf, ataupun dipanggil akhlak lah tu, tasawuf tu. Tarbiyatun nafsi dipanggil. Tarbiyatun nafsi tu benda yang melibatkan diri, melibatkan qalbi, hati. Aqidah ni benda yang asas. Fiqh ni panduan untuk bagaimana kita nak buat ibadat. Kita nak sembahyang, macam mana nak ambil sembahyang, sah batal dia lagu mana nak kira, tengok dengan fiqh, berpandukan dengan fiqh. Kita nak solat, nak takbir lagu mana, berpandukan dengan fiqh. Kemudian bila dah sembahyang dah, dia melibatkan hati. Kita sembahyang ni lagu mana, untuk siapa? Allah. Siapa yang lintasan tu mari? Hati yang mari, niat nawa itu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salah qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Orang yang munafik ni Allah Ta'ala kata bila dia sembahyang, dia memang nak tunjukkan orang, yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Dia tak ingat Tuhan pun, belakang tak ingat Tuhan. Wa la yazkuruna Allah illa qalila. Tak ingat Tuhan. Memang dia nak tunjukkan dengan orang. Depan orang memang dia terbaiknya. Semoga kita jauh daripada benda tu lah. Anna lahum ajran kabira. Mereka yang beramal saleh, anna lahum ajran kabira, bahawasanya bagi mereka pahala yang besar, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ganjaran bagi mereka orang yang baca Quran. Sebab itu bila kita tengok para ulama, para sahabah, amalan mereka tuan-tuan tak banyak. Maksudnya tak banyak benda-benda yang Quran, puasa, Quran, puasa, Quran, puasa, solat malam. 3 benda. Quran, puasa, solat malam. Tu ya. Banyak baca Quran, puasa Senin Khamis, solat malam 2 rakaat. Buat yang tu je tuan-tuan. Ustaz, ada tak yang amal ibadat khusus yang boleh naik? Qurannya. Ada tak doa yang lebih? Qurannya. Banyak baca Quran, insya-Allah hati tenang, jiwa tenang, ada masalah, baca Qurannya. Ada tak doa yang boleh untuk mengadu dengan Tuhan dengan Quran juga? Tak faham Ustaz. Baca tu pun tak faham, pahala dah. Bukan nanti faham. Tak faham tu pun pahala dah dapat. Baca Quran. 1 huruf 10 kita dapat. 1 huruf Bismillahirrahmanirrahim. Berapa banyak dah? Ba, sin, mim. Berapa banyak dah dapat? Paling mudah sekali untuk dapat pahala. Anna lahum ajran kabira, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Al-Quran juga, yang pertama, Al-Quran ini memberi berita gembira kepada orang beriman. Dan yang kedua, Al-Quran, Allah Ta'ala sambung ayat ni, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, kami sediakan bagi mereka seksa yang pedih. Al-Quran yang tadi ni, dia cerita tentang benda gembira bagi orang yang soleh, dan yang kedua, dia memberi ancaman kepada orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, hari kiamat. Memberi ancaman azab yang sangat pedih. Banyak ancaman. Ancaman orang yang tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang lupa, dia duk ingat bila dia buat silap dan dosa ni tak apa, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dia duk baca ayat innallaha ghafurur rahim, Allah Ta'ala Maha Pengampun, Allah Ta'ala Maha. Dia lupa ada ayat yang Allah Ta'ala sebut innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu syadid, sangat bersangatan. Syadid ni syadid, bersangatan. Iqab, pembalasan Allah Ta'ala tu sangat dahsyat. Dia tahu dia buat dosa tu, dia buat juga. Dia tahu Allah Ta'ala Maha Pengampun. Pengampun macam mana benda tu memang salah. Kalau benda tu salah, tak apa, Allah Ta'ala Pengampun. Tak ampun, salah benda tu. Kalau benda tu salah dah, kan, lepas tu pula mengharapkan pengampunan. Kan kata Ibnu Atta'illah Iskandari, an-najhu fin nihayat ar-ruju'u ila Allah fil bidayah. Kamu mengharapkan an-najhu fin nihayat, kalau kamu nak tahu di hujungnya kejayaan, di hujungnya keridaan Allah, kamu bermula dengan redha Allah, bermula dengan restu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gitu. Yang pertama memberi berita gembira, dan yang kedua memberi ancaman kepada orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Wa a'tadna lahum 'adzaban syadidah, 'adzaban alima, disediakan bagi mereka ini azab yang sangat pedih. Kemudian wa yad'u al-insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Dan manusia itu berdoa memohonkan yang buruk sebagaimana dia berdoa memohonkan yang baik. Keadaan manusia itu adalah tergesa-gesa. Wa kana al-insanu ajula. Allah Ta'ala kata, dan manusia itu berdoa. Allah Ta'ala kata manusia ini berdoa, kadang-kadang dia minta benda yang buruk. Tak mungkin, tak semestinya pada diri dia. Kadang-kadang dia minta pada orang, kadang-kadang dia minta pada harta dia, kadang-kadang dia minta pada anak dia disebabkan dendam, kadang-kadang dia minta pada orang. Wa yad'u al-insanu bisyarri, dengan buruk, du'aahu bil khair. Ada ketika minta benda yang buruk, ada ketika minta yang baik. Wa kana al-insanu ajula, dan sesungguhnya manusia itu tergesa-gesa. Tapi minta benda yang buruk ni tuan-tuan, berlaku pada zaman sahabah. Ada seorang sahabat ni bersebab diminta, bukan saja-saja minta. Tuan-tuan ingat tak siapa dia? Seorang gubernur, nama dia Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dia doa kepada Abu Sa'adah Ibnu Qatadah. Saya ingat nama Abu Sa'adah. Ibnu Sa'adah ni fitnah dia. Dia menyatakan kata bahawa masa tu Sa'ad bin Abi Waqqas dia seorang gubernur di Kufah, Iraq. Bila dia difitnah bahawa Abu Sa'adah ni kata Sa'ad ni dia tak masuk dalam medan perang. Dia kira duduk pejabat dia, lena pejabat. Masuk perang tak? Kira dia duduk sedap lah. Orang lain masuk perang,
dia duk Islam. Lepas tu pula dia bahagi harta untuk geng-geng dia saja. Antara fitnah ni. Kemudian bila dia fitnah tu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, semua orang tahu Sa'ad masuk medan perang dan duduk depan sekali. Orang tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ni memang duduk depan sekali, dia yang bawa tentera. Macam mana cakap gitu dia tak masuk perang? Kalau tak masuk perang, macam mana? Orang tahu semua, tak boleh tipu yang tu. Bila dia buat fitnah lagu tu, benda yang terang-terang penipuan di depan orang, Sa'ad bin Abi Waqqas dia datang sehingga kan depan-depan orang ni, fitnah ni berlaku ni. Lalu dia berdoa, dia doa apa tuan-tuan? Allahumma attil umrahu wa attil faqrahu wa arridhu lil fitan. Ya Allah, panjangkan umurnya. Bagus tak? Bagus. Ya Allah, panjangkan umurnya dan panjangkan kefakirannya. Panjangkan fakir dia, miskinkan selama-lamanya. Dan wa'aridhu lil fitan, dedahkanlah dia kepada fitnah. Dia fitnah aku, dedahkan dia kepada fitnah. Panjangkan umurnya dalam kefakiran. Jangan kayakan dia, ya Allah. Bila terkena doa orang yang soleh, memang lelaki ni umur dia panjang. Umur dia panjang, susah, rumah pun tak ada, merempat merata. Terdedah dengan fitnah maksud dia, bila dia jumpa perempuan, dia selak kain. Jumpa perempuan, dia selak kain. Jadi aib. Dia jadi penyakit macam tu. Tua dah. Sampai umur tua, jumpa perempuan, dia angkat seluar dia. Sebab terkena doa orang yang soleh. Ada sahabat doa. Ini saja-saja nak doa dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pasal-pasal. Rasa geram tengok jiran sebelah berjaya sangat, doa dia bagi dia. Nabi larang. Dalam satu hadis Nabi kata, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum an tuwafiqu minallahi sa'ata ijabatin yastajibu fiha. Jangan kamu mendoakan yang jahat ke atas diri kamu atau harta kamu, ditakuti akan menepati dengan saat ijabah, iaitu kadang-kadang ada orang minta, dia minta betul-betul, dia minta, saat dia minta tu memang terkabul doa dia. Saat diperkenankan doa dia tu, lalu Allah Ta'ala perkenankan doa dia. Jangan buat main. Kemudian Allah Ta'ala sambung ayat 12. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Dan kami jadikan malam dan siang dua tanda bukti. Allah Ta'ala jadikan siang, malam, siang, malam, siang, malam. Ada perubahan siang, malam. Kita tak ingat Tuhan lagi. Allah Ta'ala jadikan siang. Nampak siang, tengok siang ni. Tadi pagi, ni petang, tengah hari. Tak ingat Tuhan lagi. Jadi malam pula, tak ingat Tuhan lagi. Esok tukar pula siang, tak ingat lagi. Tukar lagi, bertukar-tukar, tak ingat lagi. Sampai mati, tak tukar. Sampai mati, tak ingat lagi. Subhanallah. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. Ayatain ni maksudnya ayatain, ayah, tanda kebesaran Allah. Mana siapa-siapa boleh buat. Siang malam tak ada orang boleh buat. Dan kami jadikan malam dan siang dua tanda bukti. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu kelihatan terang supaya kamu mencari kurniaan rezeki. Allah Ta'ala jadi malam untuk rehat, hilangkan malam, ada siang untuk cari rezeki kerja kita.
Hilang tempat, hilang siang tu bagi malam pula untuk ibadat, untuk cari rezeki. Kalau tengok sahabat tuan-tuan, tak sempat. Mai waktu siang saja, kan kita cerita seorang sahabat, dia dikomplain oleh penduduk masyarakat. Dia mai lewat, jumpa dengan, dia turun jumpa dengan masyarakat, dengan rakyat ni lewat, orang komplain kepada Sayyidina Umar. Tak ingat sahabat ni siapa nama. Komplain dia. Sayyidina Umar tanya dia, kenapa dengan kau? Bila ditanya kepada dia, dia kata, sehingga kan ada yang kata waktu malam kau tak datang langsung, bila ada masalah di kalangan masyarakat, di kalangan rakyat, dia turun waktu siang tu pun lewat. Dia kata, malam waktu aku dengan Tuhan, di waktu siang, waktu pagi, waktu aku dengan keluarga aku menyediakan makanan untuk mereka. Aku uli tepung, aku masakkan untuk anak dan isteri aku dulu. Lepas masak tu baru aku keluar. Maksudnya dia sediakan dulu, dia carikan tepung, bahan apa semua, baru dia keluar, baru dia jumpa dengan rakyat. Dan kami jadikan tanda siang itu kelihatan terang, supaya kamu mencari kurniaan rezeki daripada Tuhan kamu, dan supaya kamu mendapat mengetahui bilangan tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu kami terangkan dengan sejelas-jelasnya. Bertukar siang malam, supaya kita tahu hari ini berapa hari bulan, esok berapa hari bulan, lusa berapa hari bulan. Berganti tahun, umur meningkat satu tahun, dan kita tahu bahawa kita dah berumur, kita dah naik 1 tahun, angka kita dah naik setahun. Maksudnya penghujung dia apa dia? Penghujung dia adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman lah tuan-tuan, kira bila kita tengok dulu, bila kita tengok orang tua-tua dulu, umur 70, 80, baru kita dengar meninggal. Zaman kita dengar muda-muda, Allah Akbar, sahabat-sahabat kadang-kadang kita tengok muda-muda, subhanallah. Ialah ajal maut ni di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam muda Miril kan, muda daripada saya lagi. Tapi kita kata ajal dia di situ, muda. Abam, saudara Abam, arwah Abam, Allah Ta'ala ambil dia satu, kita kata satu contoh untuk kita. Nampak biasa, tapi ambil iktibar daripada kematian. Bila tengok kematian dia, orang sembahyang jenazah, subhanallah, dahsyat. Dahsyat. Tengok orang biasa saja, mungkin ada amalan yang kita tak ketahui yang dia buat, amalan yang dia dengan Tuhan, kita pun tak tahu apa amalan dia. Antara dia dengan Tuhan ni kita tak tahu. Malam waktu dia bersendirian, dia keluar bersendirian, kita pun tak tahu apa dia buat. Kita dengan kawan kita, dengan adik kita pun kita tak tahu adik kita buat apa. Bersendirian yang dia buat kita pun tak tahu. Anak kita bersendirian dan benda yang dia buat pun kita tak tahu. Itu kira duduk satu rumah. Apatah lagi orang yang kita kenal hanya sekadar nama saja, kita pun tak tahu apa yang amal ibadat yang dia buat, sehingga kan ramai orang yang datang solat jenazah dia. Penuh masjid solat Jumaat. Bukan kita kata mayang mayat ni bukan janji, kan? Bukan janji Allah Ta'ala nak gerakkan hati siapa-siapa datang ni. Bukan nak janji jom pakat mai belakang mayang dah. Kena pula hari kerja, bukan hari cuti, hari Ahad ke hari Sabtu. Hari kerja. Orang mari tak tahu daripada mana mari. Semayang mayat ni, kalau kita semayang Jumaat, kita semayang ni duduk satu saf. Ini semayang mayat ni dia masuk rapat. Penuh saf. Kelebihan pada seseorang. Imam Abu Hanifah solat jenazahnya 1 juta. Imam Abu Hanifah, dalam keadaan tidak ada media sosial. Di mana orang mari? Sama juga kalau tuan-tuan tengok yang
masyhur nama mereka ni di langit. Subhanallah. Allah Ta'ala gerakkan hati-hati hamba dia ni mari semayang. Mai tahu di mana ni? Mai ramai orang semayang. Ya. 2-3 kali semayang tak celuit. Turun daripada masjid, naik lagi satu jemaah semayang, habis turun pula, naik kali. Ada Tuan Guru Haji Saleh, asyik, ramai orang solat, penuh orang semayang. Dia mengajar hari Jumaat saja pagi, tuan-tuan, penuh. Syat. Dia mengajar saja pun orang sanggup mari daripada Penang, daripada Perak, tiap hari Jumaat orang mari. Pengikut Tegar dia mesti mari. Hari daripada Perak sanggup datang. Mari bukan duduk dalam masjid. Memanglah masjid tak ada peluang duduk bawah tu. Duduk cangkung kat tepi-tepi bawah surat khabar, lapik duduk dengan surat khabar atas tu lah. Duduk bawah pokok tapi barakahnya. Barakah. Nak duduk dalam masjid tak ada ruang lah. Orang ramai. Tak ada peluang lah maksudnya. Ramai orang. Wa kullu insanin, ayat 13, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Dan tiap-tiap manusia itu kami ikatkan usahanya masing-masing ke tengkuknya. Allah Ta'ala sebut unuqih ni tengkuk manusia. Dan tiap-tiap manusia itu kami ikatkan usahanya, amal ibadatnya, pekerjaannya, usahanya masing-masing ke tengkuknya pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, maksud dia apa? Pada hari kiamat nanti kitab amalan kita tu diikat di tengkuk. Kita, tuan-tuan, kalau kita lewat pergi sekolah, saya lah dululah di sekolah saya lah, sekolah kebangsaan, lewat pergi sekolah pukul 8, cikgu disiplin tunggu depan pagar, mari dia ambil satu papan, dia ikat, dia gantung kat tengkuk pelajar lewat. 10 orang dia gantung kat tengkuk hampa pergi berjalan. Keluar kita pergi pakai malu. Lalu kat sekolah orang perhati tengok tu dia pegang gelak. Darjah 3. Malu lah darjah 3 pun. Main lewat gantung kat tengkuk. Sebab apa gantung kat tengkuk? Awak tak gantung kat telinga, gantung kat tangan ke apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni unuqih, tengkuk. Sebab tengkuk ni tempat penghinaan, tengkuk juga tempat penghargaan. Dan tengkuk juga tempat penghargaan ni, bubuh penghargaan. Kita nak bagi penghargaan pada orang, dia tengkuk juga. Nak buh kalung ke apa-apa, orang menang ke apa, bubuh kat mana? Medal, dapat kalung, dapat emas, perak, buh tak mana? Buh kat telinga dia, perak. Buh kat tengkuk, nak tunjuk, buh kat tengkuk, dapat. Buh bunga, kalung, tengkuk juga. Bubuh tali gantung, tak mana? Bubuh tali gantung, tengkuk juga. Nyawa duduk situ, sekali bagi mati . Oh, tak gantung kat tangan, tangan tak mati. Situ tempat dia. Al-Quran sebut ni. Wa kullu insanin, setiap manusia itu alzamna, kami ikatkan usahanya, amal perbuatannya, ta'irahu fi 'unuqih, pada tengkuk dia pada hari kiamat nanti. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura, dan kami keluarkan kepadanya pada hari kiamat sebuah kitab yang didapatinya terbentang. Pakat tengok belaka amal ibadat. Amal ibadat, kitab tu yang terbentang kitab. Kitab amal ibadat terbentang. Bila ditanya kepada Nabi SAW, kitab amal itu sejauh mata memandang, kitab amal. Kitab amal yang dicatat oleh kiraman katibin ni, kata Nabi SAW, setiap orang memiliki 99 lembaran kitab amal, 99 lain. Kalau selai dibuka ni sejauh mata memandang, buka saja selai, tengok pun baca tak habis dah.
Belum buka muka surat kedua. Jenuh jawab kita. Ya. Hak yang kita duduk malam ni pun ada duduk tulis. Datang ke surau Madaniyah, dengar kuliah maghrib sekian-sekian, sebab solat maya isyak semua ditulis nama. Semua ditulis. Tambah hari Jumaat tu Nabi sebut dengan jelas, para malaikat duduk di pintu-pintu masjid hari Jumaat mencatat nama yang hadir dalam ketika hari Jumaat. Malaikat duduk di pintu-pintu masjid hari Jumaat. Bila khatib naik atas mimbar, maka malaikat tadi pun baru duduk beredar, mereka duduk mendengar khatib baca khutbah. Malaikat main mendengar khutbah. Tapi tak nampak kita. Nampak malaikat tu dia paling awal sekali. Tak nampak, cuba nampak tengok. Tunggu lagi. Dah mari agak-agak. Tak mari kena pelangkung. Paling awal sekali. Pukul 11 pacak mari. Malaikat nampak tapi benda tak nampak. Kan? Allah Ta'ala sebut awal dalam Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan benda yang ghaib. Malaikat mana nampak? Zalikal kitab, demikian itu kitab. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang al-muttaqin, orang yang bertakwa. Quran ni bukan untuk orang pakai jubah, bukan hanya untuk orang yang pakai kopiah, tapi untuk orang yang bertakwa. Bukan hanya sekadar untuk ustaz ataupun imam. Dia untuk orang yang bertakwa. Kalau orang tu bertakwa, untuk dia. Kadang-kadang tengok orang kata, ustaz, itu dia tu tengok nampak pakai bagus tapi dia ni. Jangan kira lagu tu. Tengok dia tengok pakai biasa je, tapi dia tak boleh pukul lagu tu. Dia pakai pakaian yang cantik, itu antara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus pakai gitu. Tapi takwa ni lebih besar daripada pakaian tu. Takwa ni merangkumi semua luar dalam hatinya. Bagilah doa nasab. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih, dan tiap-tiap manusia itu kami ikatkan usahanya masing-masing ke tengkuknya. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kami keluarkan padanya pada hari kiamat sebuah kitab yang didapatinya terbentang. Yang dimaksudkan ke tengkuknya itu iaitu kiasan. Dipanggil dengan kiasan. Kenapa dipanggil pada tengkuk? Tengkuk ini tempat kita sebut tadilah, tempat penghinaan dan juga untuk memuji seseorang, tempat itu yang digunakan. Dalam satu riwayat daripada Al-Hasan, Ibnu Jarir At-Tabari mengeluarkan daripada riwayat Al-Hasan, katanya, Allah mengatakan, hai anak Adam, kami bukakan kepadamu sebuah kitab dan kami utus dua malaikat yang mulia, seorang di kananmu dan seorang lagi di kirimu. Buatlah apa yang engkau suka, sama ada sedikit atau banyak, sehingga apabila engkau telah mati, kitab itu akan ditutup lalu digantungkan di tengkukmu bersama-sama denganmu di dalam kubur, sampai engkau keluar dari kubur pada hari kiamat membawa kitab itu. Engkau jumpai ia telah terbentang, bacailah kitabmu dan cukuplah pada hari ini engkau sendiri yang menghitungnya. Ini Imam Tabari. Sebagai riwayat sebut, amal orang-orang yang beriman ni terus naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, naik amal orang yang soleh ni dibawa naik ke atas. Dibawa naik ke atas, naik jumpa dengan Tuhan dengan roh dia sekali. Kemudian dihantar bawah.
Kemudian Allah Ta'ala kata, Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah pada hari ini engkau sendiri yang menghitungnya. Semua pakat baca hari itu. Kita pakat bacalah. Masa bila waktu dah sampai, waktu tu semua pakat tengok, semua akan lalui waktu tu. Akan tengok lagu mana kitab dia, lagu mana tulisan dia, lagu mana cerita dia, luah dia macam mana. Duk cerita di dunia ni, hari tu kita pergi kita tengok dengan mata kepala, oh lagu ni duk cerita di dunia dulu. Kitab yang ditulis kiraman katibin, lagu ni cerita dia. Syurga yang duk cerita dulu atas muka bumi, lagu ni hari ni tengok dengan mata kepala. Neraka yang duk tengok, yang duk cerita dulu, Nabi duk cerita neraka, lagu ni. Kalau buang seketui batu daripada puncak neraka, jatuh ke dasar, dia makan masa 70 tahun dalamnya. Neraka tu besar, dalamnya neraka tu, keluasan dia beribu tahun, keluasan dia nak langkah neraka. Besarnya Allah Ta'ala cipta. Dan semua akan jumpa, dan kita akan bertemu satu hari nanti. Jadi insya-Allah tuan-tuan, semoga dapat manfaat apa yang kita sebut dan apa yang kita kongsi malam ni. Sekadar itu dulu insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. وزدنا علما وإخلاصا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.